Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke Omar Didik. Hari ini pembelajaran kita adalah subjek reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3 dan kita masih lagi dalam bab 3 iaitu reka bentuk dalam perniagaan. Okey, hari ini kita akan mempelajari dua subtopik yang terakhir pada bab 3 iaitu subtopik ke-6 dan subtopik yang ke-7. Belajar bolehlah buka muka surat 164 dalam buku teks RBT tingkatan 3. Okey, sebelum ni kita dah belajarkan pelbagai kaedah reka bentuk periklanan. Kita dah belajar apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam periklanan. Dan juga kita dah belajar macam mana kita nak analisis kita punya reka bentuk pengiklanan. Okey, hari ini kita akan buat rumusan kaedah reka bentuk periklanan yang sesuai dengan produk yang kita nak jual dan juga kita akan menghasilkanlah reka bentuk periklanan untuk ditayangkan kepada pengguna. Okey, sebelum tu, kenapa kita nak kena buat rumusan ni? Apa pentingnya rumusan? Okey, rumusan ni adalah salah satu cara lah untuk kita nak buat penambahbaikan pada kita punya pengiklanan. Sebelum ni kita dah buat beberapa jenis pengiklanan pada sesebuah produk. Contohnya, penggilap kasut magic. Kita dah buat 3 kan? Jadi kita pilih antara salah satu lah untuk kita buat penambahbaikan. Sama juga pengagih makanan ikan automatik dan juga bake gin. Okey, tiga-tiga pengiklanan ni kita nak bincang macam mana rumusan dan juga penambahbaikan yang perlu kita buat pada setiap iklan ni. Okey, kita pergi pada reka bentuk pengiklanan yang pertama dahulu iaitu penggilap kasut magic. Dekat sini kita nak buat rumusan lah. Apakah ciri-ciri yang perlu kita buat penambahbaikan. Okey, dari segi kreatif dan juga unsur unik, dah tak perlu buat penambahbaikan lah sebab kita dah menggunakan slogan yang menarik kan. Berkilat tanpa penat. Dan juga unsur uniknya adalah kita punya bahan. Bahan produk ni adalah dihasilkan daripada kayu iaitu mesra alam. Okey, dari segi memberikan impak pula, kita kena buat penambahbaikan dalam reka letak tajuk. Dekat sini kan kita gunakan font yang menarik lah. Kita tukar kepada font yang lebih unik, yang lebih nampak menonjol, supaya lebih kelihatan, lebih menarik lah awak punya poster ataupun awak punya pengiklanan. Okey, maklumat yang tepat. Kita kena letaklah tambahan maklumat seperti bilangan bateri yang diperlukan. Jadi pengguna tak tanda tanya-tanya lah kan. Adakah kita punya produk ni tak perlukan bateri ataupun kena cucuk wire ataupun menggunakan bateri saiz apa. Jadi kita letak supaya pengguna tidak tertanya-tanya lah tentang kita punya produk. Seterusnya, mesej yang jelas. Kita kena letaklah mesej berkenaan kita punya produk. Apakah kelebihan dia, boleh tahan berapa lama, kegunaan dia pada kasut apa sahaja. Kita letak mesej yang jelas lah supaya pengguna lebih tertarik lah untuk mengetahui kita punya produk. Dan juga mudah diingati. Perubahan pada reka bentuk nama produk agar mudah diingati pengguna. Kita letakkan nama produk ni lebih menarik ataupun tidak terlalu rumit supaya mudah diingati oleh pengguna. Okey, seterusnya reka bentuk periklanan yang kedua. Okey, pengagih makanan ikan automatik. Okey, dari segi unsur kreatif, kita kena buat penambahbaikan pada latar belakang kita punya pengiklanan ni. Contohnya kita ubahkan pada warna-warna yang lebih ceria. Warna kuning, warna oranye, supaya kita dapat tonjolkan lagi kita punya produk lah. Okey, seterusnya mesej yang jelas. Kita buat penambahbaikan mesej berkenaan kelebihan pada produk. Perlu ditambahlah apa-apa lagi kelebihan pada kita punya produk ni supaya kita dapat meyakinkan kita punya pengguna. Okey, seterusnya memberikan impak. Kita buat penambahbaikan dari segi latar belakang yang menunjukkan jenis-jenis sayuran yang boleh ditanam. Kita tambahkan lagi jenis sayuran apa lagi yang boleh digunakan dalam kita punya produk. Listkan beberapa jenis sayuran. Seterusnya, mudah diingati. Penambahbaikan dia adalah perubahan pada reka bentuk dan warna agar mudah diingati oleh pengguna. Macam saya cakap tadilah, gunakan warna-warna yang lebih menarik supaya boleh kekal ingat dalam ingatan kita punya pelanggan. Maklumat yang tepat iaitu penambahbaikan dia adalah tambahan maklumat tentang kaedah pemasangan. Macam mana cara kita nak buat pemasangan kita punya produk ni. Jadi pengguna boleh tahulah kan senang ke nak cara pasang dia, apakah jenis-jenis tanaman lagi yang sesuai kita gunakan, jenis-jenis ikan dan juga unsur unik. Kita buat penambahbaikan supaya perubahan kepada gambar, foto tumbuhan dan ikan seperti idea reka bentuk yang pertama. Contohnya macam ni kan, letak beberapa jenis tumbuhan, beberapa jenis ikan supaya lebih menarik lah. Pelanggan tak adalah ingatkan sejenis ikan je yang boleh kita gunakan dalam kita punya produk.
Okey, seterusnya reka bentuk periklanan yang ketiga berkaitan dengan beg jeans. Okey, penambahbaikan yang pertama kita boleh buat adalah mesej yang jelas. Kita tambahkan beberapa gambar foto berkaitan kita punya produk ni. Contohnya dalaman beg ni, kita tambahkan lagi gambaran dalaman beg. Kita letakkan gambaran beberapa barangan yang boleh disumbatkan dalam beg ni. Daripada gambar-gambar ni, pelanggan boleh nampaklah dengan jelas macam mana produk ni berfungsi. Okey, dari segi maklumat yang tepat, kita boleh letaklah apakah jenis material yang kita gunakan. Adakah jenis keras ke, ataupun jenis lembut, ataupun jenis material yang sesuai digunakan dalam keadaan tahan lasak dan sebagainya. Kita kena bagi tahulah kan kepada pengguna. Okey, seterusnya memberikan impak. Okey, penambahbaikan dia adalah baiki reka bentuk tajuk. Yang dekat atas ni, beg jeans ni. Seperti idea reka bentuk iklan yang kedua. Contohnya awak tengok iklan yang kedua dengan yang ketiga sekarang ni. Okey, mana yang lebih menarik? Sudah tentu yang kedua ni kan, kita gunakan font yang lebih menarik dan juga gambaran ataupun dia punya logo yang unik berbanding iklan yang ketiga hanya menggunakan font biasa. Okey, seterusnya unsur unik sebab kita dah punya produk ni, kita dah menggunakan barangan kita semula lah. Jadi ini adalah antara unsur unik pada kita punya produk. Kreatif, penyampaian maklumat yang santai. Awak tengok kan contoh-contoh maklumat-maklumat ni diletakkan secara santai lah supaya pengguna lebih mudah faham kita punya produk. Dan juga mudah diingati. Kita buat penambahbaikan pada penekanan kepada reka bentuk latar belakang. Kita ubahlah kepada lebih menarik lah. Contoh warna-warna yang terang, warna-warna yang menonjol supaya mudah diingati oleh pengguna. Okey, akhir sekali siaplah awak punya periklanan yang telah diubah sesuai. Contohnya awak menggunakan font yang menarik. Awak menggunakan reka bentuk ilustrasi yang cantik. Dengan gaya macam ni pun pengguna lebih tertarik untuk baca lebih lanjut tentang awak punya produk. Dan juga awak telah menyatakan dengan lebih jelaslah apakah fungsi awak punya produk. Dapat membersihkan kasut kulit PVC, menggilapkan kasut dan sebagainya. Dan juga awak telah menggunakan simbol-simbol yang menarik lah. Simbol-simbol ni sahaja pengguna dah dapat tahu apakah kelebihan pada produk kita. Tidak perlu menggunakan berus, tidak perlu menggunakan kain. Dan juga awak telah letakkan kenyataan merangsangkan dekat bucu hujung ni. Menggunakan warna yang menarik lah supaya pengguna lebih alert. Boleh nampak apakah kelebihan kalau membeli pada produk ini. Okey, itu sahaja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Semoga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang.